Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua murid-murid. Pada permulaan video tadi, cikgu ada menunjukkan satu buah gambar. Kamu semua tahu gambar kulit api itu? Mari cikgu terangkan. Hari ini kita akan belajar topik 97 hidangan dessert bagi sajian timur. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kuih seri muka ini ialah kuih seri muka ini dihasilkan dalam bentuk dua warna, iaitu dihasilkan secara dua lapisan, iaitu bagi lapisan atas berwarna hijau dan juga bagi lapisan bawah berwarna putih. Lapisan atas ini juga diperbuat daripada bata cair. Bagi lapisan bawah diperbuat daripada pulut. Apa yang dimaksudkan dengan bata cair ini? Bata cair ini yang merupakan campuran tepung dan juga cecair seperti santan. Tekstur bagi bata cair adalah cair, berkrim dan juga mudah dituang. Sebelum cikgu meneruskan demo masakan kita pada hari ini, cikgu akan menerangkan dulu kebersihan yang perlu kamu patuhi sepanjang kelas berlangsung, iaitu kamu kena pastikan kuku kamu dalam keadaan pendek dan juga memakai apron. Seterusnya, bagi yang memakai tudung perlu memakai tudung dengan baik, dan bagi yang tidak memakai tudung perlu memastikan keadaan rambut kamu pendek dan juga bersih. Pertama ialah 350 gram beras pulut. Seterusnya ialah 1 sudu besar minyak masak dan 1 sudu kecil garam. 400 ml santan cair. 2 helai daun pandan yang digunakan sebagai hiasan dan aroma. 300 ml santan pekat. 100 gram tepung gandum. 1 sudu kecil isi vanila, 2 sudu besar tepung jagung dan 140 gram gula, 150 jus pandan dan juga 2 biji telur. Perkara pertama yang perlu kamu lakukan ialah kukus beras pulut terlebih dahulu. Cara-caranya ialah kamu masukkan beras pulut yang telah direndam selama 1 hingga 2 jam ke dalam bekas dan pastikan beras pulut tersebut telah dicuci dan dituskan dengan betul. Kamu masukkan separuh daripada beras pulut itu daripada separuh bekas tersebut. Terusnya masukkan minyak ke dalam santan pekat. Seterusnya masukkan 1 sudu kecil garam. Selepas masukkan semua tu, kamu kacau santan pekat tadi supaya garam dengan minyak tadi sebati. Selepas dah kamu kacau, tuangkan ke dalam bekas yang ada beras pulut tadi. Kamu tuangkan dan ratakan santan tadi dengan beras pulut tersebut supaya sebati. Santan tadi jangan diisi penuh, cukup hanya menutupi permukaan beras pulut dan kukus selama 40 minit ataupun sehingga masak. Sementara kita tunggu pulut kita masak, kita siapkan dahulu adunan bagi lapisan atas. Mula masukkan tepung gandum, lepas tu masukkan tepung jagung. Pada kita masukkan tepung jagung tu, kita buat bulatan ataupun lubangkan bahagian tengah tepung tu untuk masukkan cecair, iaitu kita masukkan telur dahulu. Kita masukkan 2 biji telur ni. Pada masuk telur ni, kita gaul dengan kita gaul tepung dengan ni. Kita gaul. Pada dah siap gaul tu, kita masukkan pulut cecair, kita masukkan gula, kita masukkan esen vanila untuk hilangkan hanya telur tadi. Kita kacau lagi supaya tak nak bagi tepung tu berketul ataupun bergentil. Terus masukkan jus pandan. Kita kacau lagi, kita kacau sampailah tepung tu sebati dengan bahan-bahan yang kita masukkan tadi. Kita kacau laju supaya senanglah tepung tersebut nak. Kalau nak lebih mudah, kita gunakan pemukul telur. Kacau sampailah ketulan-ketulan tepung tadi tak ada. Last sekali kita masukkan santan. Masukkan sedikit pewarna hijau untuk menaikkan lagi warna lapisan atas tu. Kita kacau lagi. Seterusnya kita tapis adunan tadi supaya kalau ada
tepung yang berketul tu ataupun ada benda asing, okey, kita boleh keluarkan. Okay, kita masakkan adunan tadi di atas api yang kecil. Okay, kita harus kacau supaya tepung adunan tidak berketul dan kacau sehingga naik wak saja. 40 minit kita kukus pulut tadi. Kita tengok sama ada pulut tadi dah masak ataupun belum. Kalau pulut tadi dah lembut dan juga santan tadi dah kering, okay, maknanya pulut tadi dah masak. Lepas kita dah angkatkan pulut tadi, kita gaul-gaul ataupun gembur-gemburkan pulut tu. Okey, lepas tu kita keluarkan daun pandan tadi. Okey, kita gaul-gaul supaya dia sebati. Okey, selepas kita gaul pulut tadi, kita mampatkan pula pulut kita menggunakan sudu. Pastikan pulut tadi kita betul-betul mampatkan dan supaya masa kita tuang adunan untuk lapisan atas nanti, adunan tersebut tidak tembus hingga ke bawah. Lepas kita dah mampatkan pulut tadi, kita cakar pula bahagian permukaan pulut tadi. Okey, kita cakar bahagian atas saja, jangan sampai tembus ke bawah supaya lapisan atas dan bawah bercantum dengan baik. Selepas tu kita tuangkan adunan lapisan atas ke atas pulut yang telah dimampatkan tadi dengan perlahan. Okey, kita tuang perlahan-lahan supaya adunan yang warna hijau tu tak tembus hingga ke bawah bawah pulut tu. Okey, kita tuang pelan-pelan. Okey, lepas dah kita tuang tu, okay, kalau nak permukaan kuih tu cantik, kan ada buih-buih dekat bahagian atas tu kan. Okey, kita letupkan buih-buih tu ataupun kita buang buih-buih tersebut untuk dapatkan permukaan kuih yang cantik dan licin. Sebelum kita kukuskan adunan tadi, kita tutup dahulu permukaan atas tu dengan menggunakan aluminium foil untuk mendapatkan permukaan kuih yang cantik dan licin. Kerana kalau kita tutup adunan tadi, ni akan menyebabkan air daripada wak kukus tu jatuh dan membuatkan permukaan kuih menjadi berlubang dan tak licin. Okey, dan kita kukus selama 20 minit. Selepas 25 hingga 30 minit kita kukus adunan tadi, kita cek sama ada adunan tadi dah masak belum dengan menggunakan lidi. Okay, kita cocok pada bahagian permukaan kuih tadi sehingga ke dasar. Kalau masih ada adunan yang melekat pada lidi tersebut, maksudnya belum masak. Sebelum kita potong kuih Sri Muka tadi, kita perlu sejukkan dahulu lebih kurang 30 minit untuk mendapatkan hasil dan bentuk yang cantik. Okay, kamu bolehlah potong mengikut bentuk yang kamu mahu. Okey, selepas siap potong, kamu boleh hiaskan hidangan kamu menggunakan hiasan yang sesuai. Berikut merupakan rubrik penilaian bagi hidangan kita pada hari ini, iaitu kuih Sri Muka. Cikgu akan nilai mengikut kriteria berikut, iaitu rasa, tekstur, rupa dan persembahan hidangan. Kesimpulannya, cikgu harap kamu semua dapat menguasai tentang hidangan dessert bagi sajian timur dengan betul. Selain itu, kita juga telah menguasai 4 standard pembelajaran. Yang pertama, menyediakan mise en place berdasarkan menu yang telah ditentukan dengan betul. Memasak hidangan dessert bagi sajian timur menggunakan peralatan yang betul. Menghias dan menghidang hidangan dessert bagi sajian timur menggunakan pelanggung meja yang sesuai dan betul. Yang keempat ialah menilai hidangan dessert berdasarkan kriteria yang ditetapkan dengan tepat. Oleh itu, secara kesimpulannya, dengan pembelajaran dan pengajaran amali kita pada hari ini, cikgu harap kamu semua dapat menggunakan segala ilmu yang diberi pada masa hadapan. Cikgu tamatkan kelas kita pada hari dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih semua.